Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Namanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita berkumpul dan kita berada di dalam majlis ilmu, medan ilmu kita hari ini. Kita sama-sama mendengar sedikit sebanyak tazkirah dan peringatan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamba pada sesi ataupun kehadiran hamba yang lepas, hamba telah baca surah At-Takwir dan kita telah baca tafsir kepada surah At-Takwir ini daripada ayat pertama sehingga ayat yang kelima. InsyaAllah hari ini kita akan baca menyambung pentafsiran surah At-Takwir, iaitu salah satu surah yang berada dalam juzuk yang ke-30. Cuma kita baca ramai-ramai lah, insyaAllah, bermula dengan ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah membaca sebelum daripada ini pentafsiran kepada surah At-Takwir. Surah At-Takwir ini salah satu surah yang berada dalam juzuk yang ke-30 yang Allah Azza wa Jalla menceritakan berkenaan dengan peristiwa pada hari kiamat. Di dalam satu hadis, walaupun disebut hadis ini sebagai hadis hasan gharib, Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah meriwayatkan suatu hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang ingin melihat hari kiamat ini sebagaimana dia melihat dengan pandangan matanya. Siapa-siapa nak tengok hari kiamat ini dengan ra'yun ain, iaitu dengan pandangan mata, makna dia berasa benda ni dia boleh imagine depan mata dia, maka hendaklah dia baca pertama surah At-Takwir idza syamsu kuwirat. Yang kedua dia kena baca idza samaa'un fatarat, surah Al-Infitar. Dan yang ketiga dia baca idza samaa'un syaqqat, dia baca surah Al-Insyiqaq, idza samaa'un syaqqat. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 surah yang menceritakan berkenaan dengan hari kiamat. Sebagaimana peristiwa ini berlaku di hadapan mata. Kalau dia nak tengok kiamat ini sebelum daripada tiba masanya, maknanya kalau dia nak tahu tentang kiamat ini seolah-olah depan mata dia, dia bacalah 3 surah ini. Yang mana ketiga-tiga surah ini berada dalam juzuk yang ke-30. Salah satu surah yang kita nak baca ialah surah At-Takwir. Ini ada dalam surah ni, yang mana ia menceritakan berkenaan dengan hari kiamat ini, suasana-suasana yang berlaku pada hari kiamat. Kita telah baca dalam pengajian kita sebelum daripada ini bahawa di antara tanda-tanda ataupun di antara peristiwa yang berlaku pada hari kiamat, daripada 12 perkara yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam surah ini, 12 perkara. Yang pertama apa dia? Idza syamsu kuwirat, bila matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan nujumun kadar, bila bintang-bintang jatuh habis. Bintang ni jatuh berguguran, jatuh mana wallahu alam. Jatuh bumi ke jatuh mana? Kalau ikut kajian sains, bintang itu tak ada siapa dengan graviti bumi ni. Dan bintang dia, bumi ni dia ada graviti dia. Dia ada apa bila kita lepas barang ni jatuh ke bawah, apa tak naik atas apa. Kerana bumi ni ada tarikan graviti dia. Graviti bumi ni semakin jauh, semakin tinggi, semakin tidak ada graviti. Sebab itulah orang yang berada di luar daripada kawasan atmosfera, di luar daripada kawasan bumi ni, dia tidak akan jatuh bom ni. Kalau kita tengok dalam dokumentari orang duduk mengembara di angkasa lepas, angkasawan ni, dia bila dia duduk dalam kapal dia napung, dia napung, tak jatuh. Sebab apa? Sebab graviti bumi sudah tidak ada. Bintang-bintang ni lebih jauh daripada tu lagi. Bintang ni jauh daripada tu lagi. Kalau kita nak nampak malam-malam tu walaupun nampak terang, tapi jauhnya itu nak boleh sampai ke mata kita, cahayanya perjalanannya bertahun-tahun. Allah Ta'ala menyebut bintang ni jatuh mana wallahu alam. Jatuh bumi ke jatuh mana, tapi yang penting jatuh. Wa idzan nujumun kadar, bila bintang-bintang ni jatuh. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila bukit-bukau dicabut oleh Allah Ta'ala. Tuai cabut bukit, tuai wak jalan, wak terbang, dan bukit-bukau ini berterbangan bila tibanya berlaku pada hari kiamat. Hebatnya suasana kiamat ini, bukit yang kita nampak hebat ini, yang Allah Ta'ala jadikan bukit ini sebagai pasak pada bumi. Wal jibala autada, wal jibala autada, bukit-bukau ni pasak kepada bumi. Tak sesuai bumi ni kocok, tak sesuai bumi ni bergoyang, maka Allah Ta'ala letakkan bukit-bukau sebagai pasak kepada bumi. Autada. Dan Allah Ta'ala menyebut Fir'aun ni, wa Fir'aun nazil autad. Fir'aun ni ada autad, Fir'aun ni ada pasak. Pasal Fir'aun ni buat piramid ni serupa dengan bukit dah. Bila Allah Ta'ala sebut wal jibala autada, bukit-bukau ni autad, wa Fir'aun nazil autad. Fir'aun juga ada bukit-bukau dia, ada piramid-piramid dia. Ini hebat tuan-tuan sekalian, kalimah-kalimah yang digunakan di dalam Al-Quran. Pasak ini orang kampung kita panggil baji. Orang buat perahu, orang pasal turun laut, dia tahulah bila dia buat perahu tu, dia nak kemah antara papai dengan papai tu kan. Nak suh kemah papai dengan papai, dia ada kayu pula, dia kata dengan nukuk kem. Itu orang panggil baji. Betul ke tak amal rakyat ni? Nah, kau tak betul kena betul kan? Orang panggil baji. Baji tu gapo tujuan dia? Tak suwi kayu di antara hak pelekat antara satu sama lain ni
gerak bergoyang tak ni. Nak suruh kemah tu bubuh baji. Baji ni lah Allah Ta'ala buat untuk nak tak suri bumi ni berkocok. Wal jibala autada. Bukit bukau ini sebagai baji kepada bumi. Wa izal ansharu untilas, dan apabila unta-unta yang umurnya ataupun kandungannya 10 bulan orang pakat tinggal habis. Hak ni kita baca dah amuk flashback balik. Amuk lalu secara pantas nak suruh kita ingat balik. Wa izal ansharu untilas, bila unta-unta ye mengandung 10 bulan. 10 bulan ni nak beranak le dah satu benda yang sangat mahal. Orang jaga unta ni takut ilang, takut orang curi. Nah, le ni pula curi ni kata riti curi. Tak boleh hanjing air, motor buruk pun ambil demo. Dan motor ni tuan-tuan, kalau motor S5 ni duduk tengah dah motor-motor lain hak likun, nya boleh ambil motor S5 hak tengah. Hak lain tak kosek lagu mana nya buat tak tahu. Hebat budak-budak kita lala ni dari sudut ambil motor ni. Mana? Dari sudut ambil motor. Dia sementara dia ambil motor ni. Ambil motor ni tuan-tuan sekalian, kalau tuan motor tak ada khabar dalam masa seminit setengah, dia kira boleh ngatik 40 dah, kira mati dah motor. Pasal dia pergi polis kilo, dia tukar nombor mula-mula. Mana? Lepas tu semelih tegak dia ambil lah gap yang nak ambil go ni, kemudian hak lebih lagi teruk dalam sungai. Ni biasa lah ni, kena beringat. Tambah motor S5 pula. Baik. Tapi walaupun dalam keadaan itu sekalipun, unta ni mengandung 10 bulan, orang ada unta mengandung 10 bulan ni, dia tinggal unta dia bila berlaku hari kiamat. Wa izal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa izal wuhushu husyirat, dengan maksud bila binatang-binatang buas dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan maksud mereka ini ada yang mentafsirkan bahawa binatang ni Allah Taala hidupkan semula pada hari kiamat, di mana binatang-binatang yang pernah menzalimi binatang yang lain, binatang yang dizalimi itu akan dihidupkan semula, binatang yang menzalimi pun dihidupkan semula. Hak kena zalim, dia sedok balik hak zalim ke dia, dan kedua-duanya dimatikan oleh Allah Taala. Lepas pada dia balas balik, mati. Tidak kata lembu baik masuk syurga, lembu jahat masuk neraka. Tak. Syurga neraka ni Tuhan cedek untuk manusia dengan jin. Tuhan cedek untuk manusia dengan jin. Ada binatang ni, ada binatang-binatang atas dunia ni kena buat zalim ke binatang lain. Allah nyaya ke dia kena bully, kena buat zalim ke binatang lain. Khemah esok-esok demi keadilan, Tuhan hidup balik binatang yang dizalimi, binatang yang menzalimi ini, maka dia akan balas kezaliman binatang ini, dan kedua-duanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala lepas pada tu. Kenapa buat lagu ni? Kerana nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Khemah ni suatu proses untuk nak menuntut keadilan. Kita ni tuan-tuan sekalian, bila orang zalim kita, bila orang marah kita, bila orang ambil hak kita akan terasa terpujuk, kita akan terasa tenang bila kita tahu bahawa ada akhirat lepas pada ni. Tak gitu dak ni. Kita tahu. Orang beriman ni Tuhan nak royak mung ni, wahai beriman, mung kena buat zalim setara mana pun, orang ambil hak mung setara mana, orang tindah mung setara mana pun, mung kena ingat bahawa akhirat tu ada. Bila kita boleh didik hati kita ni bahawa akhirat tu ada, kita berasa kalau atas dunia ni orang zalim kita pun tak apa, pasal akhirat tu ada. Tahu. Tapi kalau orang tak yakin pada akhirat, orang tak percaya pada akhirat, kena dia atas dunia ni, itulah sebesar-besar penyiksaan yang dia rasa. Nak ipil di mahkamah, pitih tak ada. Bawa ke mahkamah pula, mungkin tak menang. Rayu pula di mahkamah, tak menang. Habis orang anggap dia ni tak betul. Tapi kalau dia beriman dengan kiamat, dia yakin bahawa ya Allah, kiamat tu ada. Kepercayaan pada hari kiamat ini tuan-tuan sekalian menyelamatkan jiwa kita sebagai seorang Islam. Tahu itu tak ni? Sebab Allah Ta'ala sebut, hatta binatang sekalipun, kalau dizalimi, kalau orang zalim ke dia, kalau binatang menzalimi dia, setara binatang tu hak dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena ingat
Allah Subhanahu wa taala tahu segala rahsia yang tersembunyi. Kita sebagai pimpinan, kita sebagai rakyat, kita sebagai orang politik sekalipun, kadang-kadang bila kita bertindak satu perkara, orang nampak kita buat zalim kat orang. Nampak kan? Kita bertindak atas satu perkara, orang kata kita buat zalim kat orang. Kita buat zalim, ni buat zalim, hak ni buat zalim. Sedangkan kita sebagai orang yang masuk mesyuarat, kita sebagai pimpinan, kita tahu gapo kita buat itu demi kebaikan Islam dan demi jemaah. Orang yang kita buat zalim, yang dikatakan kita buat zalim, itu mungkin dia doa daripada Allah. Ya Allah, orang buat zalim kat aku, mau tolong balas dia, ya Allah, pasal dia buat zalim kat aku. Dia buat zalim kat aku, dia buat zalim, mau tolong balas, ya Allah. Maka kita sebagai orang yang berada di pucuk pimpinan kau, bagi orang politik kau, masyarakat duduk mana sekalipun, kita juga kena kuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita adu kepada Allah Taala, ya Allah, hak aku buat ni ya Allah demi kebaikan Islam dan demi kebaikan jemaah. Ni benda yang tuan-tuan sekalian. Sebab itulah hubungan kita dengan Allah Taala ni tak boleh putus, tuan-tuan. Tak boleh putus. Hamba sebut ni bukan untuk tuan-tuan saja, tapi untuk diri hamba sendiri. Untuk diri hamba, untuk kita hak ada. Kadang-kadang kita sebagai ayah, sebagai contoh, keputusan kita buat untuk anak-anak kita tu, anak kita tak tahu kadang-kadang benda tu untuk kebaikan diri dia. Anak kita tak tahu benda ni untuk kebaikan dia. Kita royak ke dia, kita takwi benda ke dia. Umur 10 tahun, umur 13 tahun minta motor dah, sebagai contoh. Boleh lesen motor, minta motor. Kita tak bagi bukan kerana tak ada duit, tapi kerana kita tahu bahawa musim-musim lelah ni macam-macam benda boleh berlaku. Kadang-kadang anak kita minta pergi sekolah, nak pergi sendiri, nak pergi dengan sains-sains, nak naik basikal pergi dengan sains-sains, tak boleh biaya gata, mecok dia, mengaju dia, tapi kita buat tu untuk kebaikan dia, tu sebagai ayah, apatah lagi sebagai pemimpin. Ni tuan-tuan sekalian benda-benda yang kita kena faham. Baik, sebab itulah keadilan ini akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ayat yang berikutnya, wa izal biharu sujjirat, dan apabila lautan dijadikan meluap oleh Allah Subhanahu wa taala. Lautan ni tu awak panah laut ni menyebabkan orang hak terjun ke laut ni, dia lari daripada kedahsyatan kiamat ni, terjun laut pun panah. Lagu mana laut boleh jadi panah ni, tuan-tuan? Laut ni air, macam mana tu awak laut ni jadi panah? Kerana bumi ni bila dia kesok, bila dia bergepuk, dia tubik lava dia daripada perut bumi naik ke atas, maka air tu bercampur dengan lava ni akan menjadi panah. Sebab tu tsunami ni kalau dia berlaku tahun 2004 dulu, tuan-tuan, hamba sebut dah, berlaku tahun 2004 badai tsunami ni pergi ke Aceh, habis hancur Aceh hancur, masjid-masjid yang tak hancur. Mari ke Kuala Muda, Kedah, sampai di Maldives kalau tak silap, sampai di pantai Phuket. Hak pantai Phuket ni, Thailand ni, mayat-mayat yang lemas akibat daripada tsunami, tengok hang padahalnya mereka lemah air, tapi apa hang? Kerana hak mari ke tempat mereka itulah air bercampur dengan lava daripada perut bumi. Tu baru sikit. 2-3 hari lepas berlaku pula gempa bumi 7.8 kalau tak silap. 7.8 dalam khabar, dalam berita di Padang, Indonesia tu, bila berlaku gempa bumi tu, TV buat kerajaan Indonesia waktu bi amare tsunami, bimbang takut tsunami, orang di Padang tu tobik, tengah-tengah orang tobik dalam jalan raya, berjam bawa dengan keluarga, dengan motor sikap pun jam. Bayar ke tu, pakak lagi nak pergi tengah berlaku, hak duk ti patah tu lagi nak pergi tengah. Allahu akbar. Ni tak boleh nak bayar. Kita baru berlaku banyak besar tahun lepas pun tak habis lagi berasa lelah ni kenangannya. Tengah malam telefon ustaz, mari ambil lah, kita nak pergi ambil petang tadi, dia kata rumah hamba tak rajin selai. Baru petang tadi kita nak ambil, tak jauh pintu geng tu je. Kita pergi alik petang, kita kata makcik kena pindah. Ustaz dah kan, kalau rumah ni tergelar, rumah lain tergelar habis. Sekapung tergelar habis. Dah memang tergelar habis sekapung tu pun. Kalau rumah ni tergelar, rumah lain hak 67 hari tu tak siapa sini dia. Sedap.
Tak ada 2 jam telefon ustaz mari ambil lawan duduk atas mari dah. Sana. Mari ambil lawan duduk atas mari ni amak pula pergi ambil dah bomba sekap pukul 9 sekap pukul 7 tak pergi dah alik malam. Hak tengah malam ni, hak alik malam ni lah unit amal kita pergi ni. Hak jabatan amal kita pergi ni. Nah, ni tuan-tuan sekalian ambo nak rangka, ambo rasa kuat kita kena terima kasih banyak ke anak-anak kita di jabatan amal. Hak di jabatan amal. Tepat arus derah, tepat hak bongok tu dia pergi. Bomba tak pergi bukan bomba tak berani tapi bomba tahu risiko tu besar. Nah, dengan kadar air secara tu tak nak pergi membahayakan keselamatan. Budak-budak amal kita tak tahu risiko tu dia pergi, dia muju dia pergi, selamatlah kawan tu. Alhamdulillah. Nah. Allah ada 2 orang di Kolokre tu. Mana budak amal kita ni, dia dua-dua orang ni selamat sekapung. Pung gemari ngamu tubuh. Budak-budak kita, anak-anak muda kita di jabatan amal alhamdulillah. Amo nak sebut ni tuan-tuan sekalian, tu baru banjir. Tsunami yang berlaku di Aceh 2004 ada cerita dia. Nah, hak sehari 2 ni pula di Padang Indonesia ni orang tobek beramai-ramai nak lari. Tuan-tuan boleh bayar gapo berlaku kalau lah berlakunya kiamat lagu mana. Kalau berlaku kiamat orang pakak kemari. Nah, dengan keadaan hak duk laut, air laut naik atas darat. Dengan keadaan bukit bukau dengan gunung ganang terbang habis, hancur habis segala bangunan. Manusia akan cari tempat berlindung, tak ada tempat dah nak berlindung. Tak ada tempat nak berlindung. Walaupun gali dalam perut bumi sekalipun. Satu ketika lepas orang Amerika ada di Amerika, mereka mendakwa bahawa kiamat ini berlaku pada tahun 2000. Tahun 2000 ni Y2K kalau ni. Berlakunya kiamat. Dia kata kiamat ni akan berlaku tahun 2000. Lepas tu lagu mana? Dia gali lubang dalam perut bumi. Dia gali lubang dalam. Nah. Lepas tu hak mana nak masuk dia cah bayar, kena bayar masuk. Lubang ni boleh bawa segala barang-barang hak kita nak ni perut, apa nama puyuk, tikar, batang, boleh buat masuk. Kalau berlaku kiamat, maka duduk dalam lubang ni selamat. Kita kata kalau berlaku kiamat dengan lubang-lubang tu hancur. Nampak tak ni? Ini benda. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kiamat ini Allah Taala jadikan dengan penuh ibrah dan iktibar. Hak berlaku di Padang ini dekat-dekat nak sapa dah Malaysia ni. Wallahu alam, kita alhamdulillah Malaysia ni Tuhan buat kita ni alik kiri kita ada pulau, ada Indonesia. Lepas tu jauh dengan kadar lautan yang begitu jauh. Kita dengan Sarawak ni pula tak jauh lah mana. Tengah tu nak berlaku gempa bumi, adat katanya kemungkinan yang agak kecil. Alik sana pula Indonesia pula ada pula. Makna dari sudut rupa bentuk bumi Tuhan likung kita Malaysia ni dengan bumi-bumi, dengan tanah-tanah yang lain yang menyebabkan susah untuk kita berlakunya gempa bumi. Tapi Tuhan boleh buat kalau dia nak buat. Boleh buat kalau dia nak buat. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran ini satu benda yang pengajaran yang sangat besar kepada kita. Wa izal biharu sujjirat, dan apabila lautan ini Allah Ta'ala jadikan ia meluap-luap dan panas naik ala kata. Kemudian yang berikutnya wa izan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa dipertemukan oleh Allah Ta'ala. Zuwijat dengan maksud dikahwinkan. Tuhan temu balik. Bapa sebut zuwijat sebab bila manusia ni mati, jasad dengan nyawa dia pisah. Nyawa duk lain, jasad duk lain. Bila manusia ni mati, tinggal jasad, nyawa tak ada, tak tahu pergi ke mana dah. Gimana nyawa ni? Banyak perbahasan di kalangan ulama. Ada orang kata nyawa ni kerana Allah Ta'ala sebut innal abrar lafi alliyin, orang baik-baik duduk di alliyin, wa innal fujjar lafi sijjin, orang jahat duduk di sijjin. Maka ada yang menyebut bahawa nyawa ni, roh ni bila mati dia ketinggal ada jasad. Dia naik. Kalau hak baik naik Allah kata. Di ka'illiyin, satu tempat yang Tuhan cedek untuk roh orang-orang yang baik duduk situ. Dalam hadis lain pula, bila roh ni sapa di tempat yang molek-molek, roh ni sapa di tempat yang baik-baik, orang hak nunggu dia, roh-roh hak baik-baik ni tunggu dia, sambut dia dengan penuh kasih sayang. Siapa ada orang baru di kalangan kita.
Mari dia orang baru. Ruh ni dia akan sambut ruh yang baik ni. Dan dia akan tanya perkembangan dunia yang berlaku selepas daripada mereka ni mati. Mung ni baru mati, kita ni mati 3 bulan lepas. Nak tanya Kelantan label Kedah hari tu siapa menang? Contohlah dak kan. Kita kata tak padang dengan putih, tak putih mana dah ni. Contohlah. Jangan tu dak kan. Insya-Allah lebih putih lagi. Tapi nak ayatnya siapa menang gitu depa merah. Kalah pula dua so. Maknanya dia tapi mustahil lah dia tanya bab bola. Tapi dalam hadis menyebut roh-roh ni dia akan tanya tentang anak pinak mereka yang mereka tinggal. Anak-anak aku dulu lagu mana? Isteri aku dulu nikah dengan siapa? Harta aku dulu bagi dah kedak lagi. Dia akan tanya pada roh hak baru mari ni. Ni disebut di dalam hadis. Roh hak baru mari ni dia akan dikerbungi roh-roh lama hak mana ada. Maka dia ceritalah perkembangan gini. Masa aku nak mati baru ni gini dengan ni. Masa hari aku mati tu mahdi tu bi amnu. Lepas pada tu tak tahulah lagu mana dah. Mu kena tanya roh hak mati esok hari pula. Maknanya perkembangan itu dia akan tanya. Sehingga akhirnya dia akan tanya. Dia akan tanya roh hak baru siapa ni? Dia akan tanya kepada roh hak baru hak telah lama ada ni. Dia akan tanya hak baru siapa ni? Si kawin tu setara mana, apa khabar dah? Mamak lah, ambil contoh mamak. Kawin tu setara mana dah? Apa cerita dah dia? Setara mana dia tu? Tak balik lagi ke? Tak kena. Maka roh hak baru tiba ni dia kata, orang hak mu tanya tu mati belum pada aku. Hak mu tanya tu mati belum pada aku. Dia tak ada siapa sini kok. Kau nyinggah mana? Akhirnya diketahui bahawa kerana orang ditanya itu mati sebelum daripada dia, maka terbuktilah bahawa orang itu tak siapa situ hidup lain. Siapa lain? Siapa mana? Siapa di sijin? Allahu Akbar. Tak mari puh kita jawab duduk puh orang lain lah jawab. Tak mari duduk puh kita jawab duduk puh orang lain. Ini benda sebab tu itu perjalanan roh. Maka bila tibanya hari kiamat, wa izan nufusu zuwijat, bila roh dan jasad Tuhan kahwinkan semula, Tuhan catung semula jasad, hancur setara mana jasad itu sekalipun Tuhan hidup balik. Sehingga Nabi SAW menyatakan ada suatu anggota yang dihidupkan balik manusia yang namanya ajibuz zanab. Ajibuz zanab ni satu tulai atas pada belakang punggung kita ni, dia ada satu tulai namanya ajibuz zanab. Ajibuz zanab ni tulai yang Tuhan hidup balik manusia pada tulai tu. Tulai ni tidak hancur. Tak hancur tulai. Daripada tulai tu lah Tuhan hidup balik manusia. Dan Tuhan takut balik dengan nyawa, dengan jasad yang ada. Dengan nyawa yang ada. Dan bila tibanya hari kiamat, wa izan nufusu zuwijat, dan manusia-manusia diperkahwinkan dengan jasadnya semula. Hiduplah dia. Hak belum pada ni suasana sebelum daripada berlakunya kiamat. Bila kiamat berlaku, matahari golong, gonim jadi. Baik, maka manusia mati habis. Bila manusia mati habis, mari fasa kedua. Manusia bangkit semula. Persoalannya, fasa pertama, fasa kedua ni berapa lama ia berlaku? Berapa lama ia berlaku? Wallahu alam tuan-tuan. Disebut bahawa kadarnya pak berapa wallahu alam. Sama ada 40, 4,000, 4 berapa? Kan? 4 hari ke 4 berapa? Bahkan kalau disebut 40 tahun tu tahun mana? Adakah tahun sebagaimana tahun kita, ataupun yaumin ka alfi sanatin mimma ta'udun? Adapun sehari itu kata Allah sebagaimana 1000 tahun kamu di dunia. Sehari kiamat sama dengan 1000 tahun dunia. Kan? 40 tahun ini setara mana di antara kiamat dengan al-ba's, iaitu kebangkitan. Baik, bila berlaku kebangkitan, manusia dicantumkan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda pertama yang Allah Taala akan buat apa dia? Wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Benda pertama yang Tuhan akan buat ialah Tuhan bakit anak-anak tina yang dibunuh secara kejam dan zalim. Anak-anak perempuan yang dibunuh secara zalim ni Tuhan hidup balik. Tuhan hidup. Dan Tuhan tanya dia, "Bapa kamu ni dibunuh?"
Bi ayyi zambin kutila, mu kena bunuh ni apa? Tuan-tuan, Tuhan tak tanya kepada orang hak bunuh anak dia, apa mau bunuh anakmu? Tak. Patut-patutnya Tuhan tanya orang hak bunuh anak dia. Mu bunuh anakmu apa tak? Tuhan periduk anak yang dibunuh tadi, Tuhan tanya kepada anak yang dibunuh itu, kenapa mung dibunuh? Wak mari ayah hak bunuh, wak mari mak hak bunuh anak. Periduk anak, bapa mung dibunuh. Allahu akbar. Bapa lagu tu nak suruh berasa gerung di hati orang hak bunuh. Kalau Tuhan tanya dia, mungkin dia boleh jawab, aku bunuh tu mana bukan gapo ya Allah, malu mengadak orang kampung, mana ya Allah gini, dia boleh buat alasan. Tapi ni tak, Tuhan tak tanya dia. Tuhan tanya kepada anak yang dibunuh, bapa yang bunuh anak ni. Pada masa tu anak ni dia akan jawab lah, ya Allah, aku pun tak tahu bapa, tiba-tiba aku lahir, tiba-tiba aku dibunuh. Ni sehari dua ni maring orang jumpa pula anak tepi jalan, dia letak tepi jalan, mana dia letak tepi jalan, mana di Kedah pun tak silap, bunyi teriak yang tengok tepi jalan tu. Sebab tu lah ni tak tahulah tuan-tuan, berkali dalam bab tong sapuh ni kaji tepat dia kena mikir dari sudut kreatif sikit. Ada tong sapuh untuk botol plastik, ada tong sapuh untuk kaca, ada tong sapuh untuk kertas, ada tong sapuh untuk budak embuh dalam ni. Wal iazubillah. Dan pasal apa? Pasal orang tahu beranak tahu. Tuan-tuan, kita berdosa berzina tu sah ada berdosa berzina. Jangan pula kita ulai pula dengan dosa kedua, tahu pula anak tu. Mana? Jangan. Kenapa? Kerana ini dosa yang sangat-sangat besar yang Allah Ta'ala dan hampir-hampir tidak mengampunkan ia. So apa kau tidak terpulang pada Allah, tapi dosa yang sangat-sangat besar. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, anak ini Tuhan akan tanya kepada orang, Tuhan akan tanya pada yang dibunuh. Bapa dalam Al-Quran disebut, wa iza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Bila diceritakan berita gembira kepada mereka tentang lahirnya anak perempuan ni, muka mereka gelap, wa huwa kazim, dan mereka sangat-sangat malu. Quran ni tuan-tuan, bila kita nak baca bapa dibunuh anak ni, kita refer pada ayat Quran yang lain bahawa dibunuh tu kerana malu, malu. Sebab tu Ibn Taymiyah dalam kitabnya Muqaddimah fi Ulumut Tafsir menyebut cara nak tafsir Quran ni, dia kena tafsir dengan 4 cara tafsir Quran. Yang pertama, ayyafassara al-Quran bil Quran. Hendaklah Al-Quran itu ditafsir dengan Al-Quran. Bila kita baca Quran kita tak tahu makna ni, maka kita nak tafsir Quran itu hendaklah dengan menggunakan Al-Quran. Ambil ayat Quran juga untuk nak tafsir Quran. Wa izal mau'udatu su'ilat, ayat ni nak tafsir dengan ayat mana? Wa iza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhu musaddan wa huwa kazim. Tafsir Quran dengan Quran. Sebab tu adik-adik tahfiz kita ni, hak mana ada ni depan hamba ni, ada duduk atas petang, ada bawah sana. Ngapa Quran ni? Mengapalah biar ngapa sungguh, biar kita boleh tafsir Quran dengan menggunakan Al-Quran. Bukan kita nak jadi mufassir, tidak. Tapi bila orang tanya ayat ni gapo dia ustaz? Ayat ni sini dia jelas sini. Ayat ni jelas man siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta daripada Allah jalan yang lurus. Jalan lurus ni jalan gapo dia? Jalan lurus ni orang yang Tuhan bagi nikmat pada mereka. Siapa dia Tuhan bagi nikmat ni? Dalam surah An-Nisa, wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. 4 golongan Tuhan bagi nikmat. Nampak tak tuan-tuan? Jadi ayat surah Al-Fatihah ditafsirkan di dalam surah An-Nisa. Kalau orang baca teh saja dia tak tahu ni tafsir mana. Orang ngapa Quran dia tahu benda ni ada dalam surah An-Nisa. Atalah anak-anak ngapa Quran tuan-tuan sekalian. Kemarin bila SPM diumumkan sekolah paling baik, sekolah yang terbaik ini ialah sekolah ia letak suku-suku, laki suku, puan suku. Laki suku, puan suku. Ni dari sudut prestasi kemarin. Hak kita boleh buat analisis sepintah lalu. Hak sekolah yang terbaik lah sekolah hak puan suku, laki suku. Bapa ni
banyak perkara lah kali mungkin dia boleh tupu kau dan bila duduk sekali ni dia macam-macam perkara boleh berlaku gak budak-budak zaman lah ni tuan-tuan dan bukan supaya kita zaman gitu tak apalah umur 29 tahun pun tak kenal lagi orang jatuh mocik-mocik kita orang tina kita ni umur 25 tahun tak rajin kecek dengan orang jatuh ayah dia kata minah weh mamak tu anak Yusuf tu mari minemu mamak mana Yusuf mana kita tak tahu dah kan munak kodok kita pun pulah hujung lekung ikut ayah lah kalau ayah kata molek lah ayah kata dok lah berlari tu gak masuk dalam bilik gembah dengan batah dah kan nak menikah dah weh tak sabarnya dah ni kau mana jangan gitu lah ni tak umur 15 tahun sudah ada dah couple dalam Facebook mana dalam FB tu ada special friend dia ada special friend ada kasi awak video nak pula budak mana tak tahulah dah kan budak tina umur belasan tahun baru buat video wayak kita baru kenal seminggu tapi saya rasa macam kenal ribu-ribu tahun dah Allahu Akbar nah berasa tu kita dengar pun berasa loyo omong ni omong ngaji lagi sebab tu tuan-tuan atas anak ni atas tempat sekolah boleh jaga akhlak mari SPM hak paling tinggi dari sudut kalau puannya ialah ma'atafi sains tanah merah untuk orang puan saja hak paling tinggi untuk lelaki ma'atafi Al-Quran pula contoh mana naik kedua-duanya tahfiz kedua-duanya sekolah tahfiz paling tinggi dari sudut pencapaian keseluruhannya pencapaian keseluruhan sekolah maknanya apa dia maknanya hak orang duk kata ngapa Quran ni boleh menyebabkan tinggal akademik tertentu cuma atas dia pula bila dia ngapa Quran lagu mana cara untuk dia bawa benda ni masuk dalam akademik dia sebab bila orang ni ngapa Quran ni bukan mudah untuk ngapa tapi bila dia latih otak dia nak ngapa dia latih semua nak boleh kau habis 30 juzuk ni macam hari kita asah semua dia akan jadi tajam bila tajam keraklah gapo pun insya-Allah dia akan putus nampak tak dengan jadi sebab itulah pertama tadi ayyufassarul Quran bil Quran. Quran ni tafsir dengan Quran. Hari ni tone rendah sikit dengan ni. Tak boleh naik tone tinggi pasal uzur sikit. Sekali agak gear 10 hari ni kita main gear 5. Pasal gear 10 pun dia mau tidur sepuluh dah kan. Mana? Awak tidur tu dak lah sini. Baik, yang kedua ayyufassarul Quran bil Quran. Yang kedua ayyufassarul Quran bil ahadits an-nabawiyyah atau fas Quran bil hadits an-nabawi Quran ditafsir dengan hadis hak tadi Quran tafsir dengan Quran yang kedua Quran tafsir dengan hadis dah tak ada dalam Quran kita cari tafsir dalam Quran tak ada maka kita buka hadis Quran tafsir dengan hadis Quran kata lagu mana aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Quran al-fajr inna Quran al-fajr kana mashhuda semayalah kamu di antara dua siang subuh dengan maghrib di antara dua siang musmayalah di antara dua siang ini ataupun musmayalah di antara kapik waktu ini dan juga semaya lagi semaya subuh maknanya semaya ni Tuhan sebut waktu dia sahaja hafizu ala salawati was salatil wusta mungkin jaga semaya ni al-wusta semaya wusta mungkin jaga gapo dia semaya wusta semaya asar subuh zuhur maghrib isyak tengah tu asar maknanya tuan-tuan sekalian mungkin semaya ni semaya tengah mungkin jaga iaitu semaya asar ni ramai orang tak semaya balik kerja tak semaya duduk atas kereta jam tak semaya dia kira klik di rumah jamak asar dengan maghrib mazhab mana tak tahu. Dan baik tuan-tuan sekalian Tuhan kata jaga apa dia solat asar jaga semaya Tuhan kata semaya kena wa'mur ahlaka bis salah mu kena suruh keluarga kamu semaya tapi nak semaya lagu mana nak semaya tu lagu mana nak akad takbir lagu mana nak rokok lagu mana nak sujud lagu mana tengok pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagu mana hadis Nabi sallu kama raaitumuni usalli mu kena semaya sebagaimana aku semaya. Maka sahabat tengok Nabi semaya, sahabat meriwayatkan cara semaya, mari siapa kita cara nak semaya lagu mana. Boleh? Itu banyak kalau kita nak ambil contoh banyak lagi lah.
Banyak lagi lah. Baik, amun pergi cepat sikit. Yang ketiga, bagaimana Al-Quran ditafsirkan? Ayyufassar Al-Quranu bi aqwalis sahabah. Quran ni tafsir dengan kata-kata sahabat. Sahabat faham lagu mana ayat Quran? Lagu mana sahabat faham ayat Quran? Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu lempar diri kamu di dalam kebinasaan. Gapo dia kebinasaan ini? Sahabat faham gapo dia kebinasaan, iaitu kebinasaan itu ialah kekufuran. Ada seorang sahabat, amba tak ingat nama dia apa dia, wallahu alam. Lepas pada kewafatan Nabi SAW, tengah duk perang. Bila perang nak perang, nak perutuh tembok tu, nak perutuh tembok ni tak boleh, maka dia minta ikat diri dia. Minta ikat diri dia dengan dia panggil satu senjata cagak bedah tu. Bedah besar tu, ikat diri lepas biar dia boleh masuk ke dalam tu. Dia daripada dalam tu dia buka pintu. Matilah mungkin dia tu, tapi untuk kemenangan tentera Islam. Bila ikat lepas dia masuk dalam tu, maka dia pergi buka pintu, tentera boleh masuk. Orang pun kata Masya Allah, dia telah melontarkan dirinya dalam kebinasaan. Dia tahu dah gitu mati. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Ya, sedekah Tuhan kata jangan melemparkan diri kamu dalam kebinasaan. Orang sebut ramai-ramai lagu tu, orang ni telah melontarkan dirinya dalam kebinasaan. Maka sahabat-sahabat yang ada, mung tak tahu ayat ni turun mana. Kami tengok ayat ni turun. Ayat ni turun bukan untuk jihad. Ayat ni turun untuk orang yang kembali menjadi kufur selepas daripada dia Islam. Yang mentafsirkan ayat ini ialah sahabat. Pasal sahabat tahu ayat tu turun untuk siapa. Dan akhirnya Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab tu sendiri. Orang Arab faham lagu mana. Walil mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang yang ditolak ini dia kena beriddah selama salah satu quru. Quru ni gapo dia? Orang Arab faham lagu mana. Quru ni gapo? Orang Arab ni dia faham quru ni lagu mana? Ada kabilah Arab yang faham quru sebagai haid. Ada yang kabilah Arab dia faham quru sebagai suci. Maka orang yang kata haid ni, dia pegang haid ni, maka orang ditolak, diceraikan ini hendaklah dia beriddah selama 3 kali haid. Orang yang faham quru ni suci, orang beriddah bila diceraikan oleh suami dia, dia kena beriddah selama 3 kali suci. Sebab tu nak ceraikan isteri, sunat diceraikan semasa dia suci. Bukan semasa dia haid. Supaya kira suci tu sudah boleh bermula dengan suci yang pertama mari haid, suci yang kedua mari haid, suci ketiga dia boleh nikah dah. Nak cerai pun ada sunnah juga tuan-tuan. Tidak kata kom tegak sepak tegak terjun tangga cerah dengan 1000 kali tolak dengan ni. Aku ceraikan kamu dengan sebanyak bintang di langit. Ada ke? Kenapa? Tak boleh. Allahu akbar. Baik. Yang berikutnya itu di antara kaedah kita mentafsirkan Al-Quran. Yang berikutnya, wa izas suhufu nusyirat. Tadi anak-anak ditanya tentang apa dia dibunuh dan dia akan kata bunuh aku ni, aku pun tak tahu dah soal apa dia, maka yang membunuhnya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa izas suhufu nusyirat, dan apabila bukit ataupun kitab-kitab amalan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan buka kitab amalan. Tuhan buka kitab amalan, orang ni tak nak lagi dah. Tak nak lagi. Sekecil mana dia buat Tuhan akan sebut. Lah ni boleh nusuk lagi, boleh susuk. Boleh susuk situ, susuk sini. Dan bila orang nak dakwa kita, tukar peguam negara. Lah ni. Tukar peguam negara ni hak terbaru ni, Datuk Najib. Maaf lah hamba sebut sikit muka tempat kita ni hak mari ni. Hak bersih kutubik bulan dah apa kali. Tak apalah, tapi nak royaknya tukar bila bekas timbalan Perdana Menteri ni buat sidang akhbar selepas digantung sebagai timbalan Presiden UMNO. Apa sidang akhbar? Dia kata semasa saya jadi timbalan Perdana Menteri, peguam negara tunjuk kepada saya bukti bahawa Perdana Menteri telah buat jenayah. Jenayah apa dia? Jenayahnya ialah kemasukan dana sebanyak 42 juta daripada sebuah syarikat namanya SRC International masuk dalam akaun peribadi. Siapa yang tunjuk ke dia? Peguam negara tunjuk ke dia. Siapa peguam negara itu? Tan Sri Rani Patail.
Tan Sri Ghani Patai ni lah ni jadi apa dia? Ditamatkan kontrak sebagai peguam negara. Tamat kontrak sebagai peguam negara. Baik, isunya ialah bila peguam negara tunjuk bukti jenayah, peguam negara kena buat pendakwaan. Kena buat pendakwaan. Itu sistem negara kita ni. Nah. Bapa yang tiba-tiba lala ni peguam negara tak tahu, ribut taufan tak tahu, ujian ribut, tiba-tiba diberhentikan kontrak atas dasar kesihatan. Ya dia dulu sakit sama duduk dalam lewat, tak berhenti kontrak. Lah ni sihat segar buka, berhenti kerana kesihatan. Tidak ke lucu ni tuan-tuan sekalian. Dan tidak ke pelik. Hak mendakwa ni siapa? Hak mendakwanya bekas timbalan Perdana Menteri. Ambo waktu bikin kenyataan, sepatutnya kenyataan timbalan Presiden UMNO yang digantung ini, bekas timbalan Menteri ini sepatutnya diambil serius oleh pihak polis. Orang yang hina Perdana Menteri ni, dia buh dalam Facebook dia hina Perdana Menteri. Dia hina, dia buat menganyi. Kena rigak, kena dakwa di mahkamah. Hak ni dakwa atas darat betul-betul bahawa Perdana Menteri melakukan jenayah. Bapa tak rigak, bapa tak siasat, bapa tak dakwa. Nah. Dakwa lah. Ni mahkamah. Ni tangkap. Buat siasatan. Adakah betul hak dirayak ni? Telah melakukan jenayah sebanyak 42 juta masuk dalam akaun peribadi. Ini satu bentuk jenayah. Bapa tak dakwa. Ini isunya pada hari ni sebab tu negara ni tuan-tuan. Dia jadi kucawak ya habis dah. Buku cawak ya habis dah. Mahathir Tobik UMNO kali kedua. Sebab tu ambo ingat bila Mahathir ni dia lancar wawasan 2020. UMNO ni tuan-tuan sekalian, pemimpin dia berundur, dia akan mari orang lain buat idea baru. Mahathir buat wawasan 2020. Habis Mahathir letak jawatan, mari Pak Allah, orang tak catch wawasan 2020. Orang sebut Islam hadari pula. Habis segala profesor ada PhD buat lawatan ke luar negara, pergi ke Eropah, pergi ke Timur Tengah, pergi ke Mesir, pergi ke Kuwait. Tak pergi ke planet matahari je soal lagi. Nak pergi cari konsep Islam hadari. Rupa-rupa Islam hadari ni sudah ada dalam kitab-kitab lama, sudah disebut oleh email tu, sudah disebut dalam email ni. Allahu Akbar. Buku cawak je perlu marketing orang yang boleh PhD. Betul kertas tu, betul kertas sini. Tak ada dua lekok, dua kali pilihan raya, Pak Allah letak jawatan, lah ni tak bunyi dah Islam hadari. Kau siapa lagi duduk dengan Islam hadari lah ni? Tak ada. Naik Datuk Najib, satu Malaysia pula. Ni kalau Najib jatuh, naik orang lain, satu Bangladesh pula tuan-tuan. Nanti clear tak percaya. Mana? Dia mari slogan lain. Hak Mahathir dulu wawasan 20 orang tak cara dah. Orang sebut wawasan 20 ni maknanya 2 kali Tobik UMNO, 2 kali saja tak boleh khabar satu. Kau mana? Tobik UMNO kerana kepentingan peribadi. Kita tak nak masalah. Hak Tobik UMNO lah gila. Memang molek pun Tobik UMNO. Tapi kita nak ayat bahawa jangan terperangkap dengan permainan licik politik. Mahathir Tobik UMNO nak selamatkan UMNO. Bahkan dia sebut bahawa dia sayang pada UMNO, nak selamatkan UMNO. Cara nak selamat UMNO ni kena jatuh Datuk Najib. Kita alipah, kita tegaskan bahawa kita bukan setakat nak jatuh Perdana Menteri, kita nak jatuh UMNO dari Barisan Nasional tu sendiri. Kau kan? Kau tak setuju sama royak? Bunyi slow, kita tanya setuju kau. Nak royak hak tu pun payah buat kita. Ni fokus kita. Fokus kita. Kita bukan nak menyelamatkan sesiapa di dalam UMNO, tidak. Tak. Demo nak jatuh, nak anti PM. Allah gila, tak ada masalah. Tapi kita ada fokus kita. Fokus kita ke apa dia? Kita nak royak pada sahabat-sahabat kita, orang-orang kita hak duduk dalam PAS. Sahabat-sahabat kita duduk dalam UMNO. Hak duduk dalam UMNO ni sayang-sayang kita. Gugu kita, sayang-sayang kita, waris-waris kita. Tok biasa kita, adik ipar kita, abang ipar kita. Demo-demo ni lah saudara mara kita di dalam Islam. Kita tidak anti mereka tuan-tuan. Dulu mungkin mereka silap pilih. Semampu tengok bulan dengan dacing beruk atas dacing. Lah ni dan biar mereka tengok kerosakan yang berlaku. Kerosakan yang berlaku. Tak saya tu biar UMNO pun lah gila. Yang penting pilihan raya akan datang pakoh atas bulan. Tak nak masalah. Lepas pakoh atas bulan dan mau nak pikul darah dacing buat selimut tidur pun selekai gila. Tak ada masalah. Kau mana nak kena? Jangan tukar fokus kita, jangan tukar. Ni bila kita tak sertai himpunan anti Najib, pah nak baik dengan UMNO dah. Tak sertai kita pah nak baik UMNO. Kita bila kita buat perhimpunan, orang tak mari tempat kita tak label orang.
kita pahwak himpunan anti TPPA. Anti TPPA. Kita tak say TPPA ni berlaku. Sebab bila TPPA ni berlaku, maka akan berlaku masalah penawaran dan supply pembekalan yang begitu banyak dalam negara kita. Barang-barang Amerika boleh masuk. Kita orang kapung nak nego budu di New York tak boleh dah. Nah, tuan-tuan boleh buat kepuk, buat budu, nego di Washington atas dasar TPPA boleh. Tapi berapa ramai puak kita yang boleh buat budu nak pergi nego depan White House, berapa ramai. Tapi barang Amerika boleh mari tempat kita. Nah, boleh mari tempat kita atas dasar TPPA. Selepas daripada ini, filem-filem pornografi yang mengandungi unsur-unsur seks, unsur-unsur lucah, kita tak boleh nak tahan mereka. Kenapa? Kerana di bawah perjanjian TPPA kita kena patuh kepada produk-produk hak mari ni. Kita kena buka seluas-luasnya pintu, luah-luah pintu. Kita buat cerita kita nak pergi pak demo tak boleh. Paling teruk pun cerita kita ni nak bekal cerita gapo dia tuan-tuan. Buatlah cerita tempat kita nak pergi bertanding dengan filem-filem Hollywood. Tak ada bagi kita dah. Cerita-cerita kita, teknologi kita, kalau buat video gocoh tak ada gocoh, jatuh dah kawan tu. Nak bertanding dengan filem Hollywood tak boleh. Filem Hollywood mari tempat kita kena terima tanpa sebarang tapisan. Ni dalam TPPA. Kita marah TPPA, kita buat demonstrasi, kita buat himpunan anti TPPA. Tapi orang yang tak mari, kita tidak geger yang tak mari ni sokong TPPA dah. Ini benar. Sebab tu kita kena faham fokus kita hari ni. Kita tidak bersama dengan Mahathir untuk nak selamatkan UMNO. Bahkan kita nak ganti UMNO, Barisan Nasional itu sendiri. Kita nak supaya nak jatuh ke sistem ini sendiri. Boleh faham atau tak boleh faham ni tuan-tuan? Dengan segala kerosakan yang berlaku ni, sehari dua ni pula nak mari pula ni 1.5 juta rakyat Bangladesh, pekerja Bangladesh. Nak mari 1.5 juta pula. Rakyat Kelantan ni 1.7 juta. Kalau mari hak Bangladesh 1.5 juta, boleh buat lagi negeri di Malaysia namanya Bangladesh. Boleh buat. Boleh buat negeri lagi di Malaysia. Sebab tu orang kata satu kali, wallahu alam, betul ke tak cerita tak tahu. Orang naik helikopter 4 orang. Orang Melayu, orang Amerika, orang Cina, orang Bangladesh. Naik atas helikopter. Bila naik atas helikopter penuh enjin. Bila enjin penuh, pilot kata kena buai dah barang-barang tak guna ni. Pasal nak selamatkan kestabilan helikopter kena buai. Paroklah. Beg kena buai, gapo kena buai. Orang Amerika ni dia tengok barang dia, ada satu beg besar yang ada $50 dalam tu. Dia buka beg ni, $50 jumlahnya ratus ribu, dia tuhuk. Orang tanya dia, tak apa kau tuhuk ni? Tak apa, nyawa lebih penting. Too many dollars in America. Banyak dah dolar di Amerika, jangan bimbang. Orang Cina ni pula, dia tengok beg dia, ada beg sigaret, ada rokok sigaret hak mahal-mahal, hak ribu-ribu. Dia buka beg ni, dia katuk, dia tuhuk beg. Dia kata aku tak bimbang kerana sigaret banyak dah di China, tak ada masalah. Orang Melayu ni pergi Bangladesh ni, dia tuhuk orang Bangladesh ni tuhuk. Orang tanya apa tuhuk ni? Tak apa, di Malaysia ramai dah orang Bangladesh ni. Apa tidak nak marah ke saya di sahabat kita daripada bangsa apa nama kaum Bangla, mereka ni orang Islam. Tapi nak ayat dari sudut kestabilan ekonomi, bila mari demo ni, upah dah akan jadi turun. Upah kerja jadi turun. Bila upah kerja turun, pengangguran akan naik. Bila pengangguran naik, kadar jenayah akan naik. Ni tuan-tuan kena faham. Pemaju perumahan mana, pemaju bangunan mana nak ambil kerja orang tepat dengan kadar lebih mahal daripada pekerja yang ada. Demo ni boleh duduk dalam satu kontainer 30 orang, duduk sepik situ. Daripada pukul 8 kerja sampai pukul 6. Kita tak boleh buat kerja lagu tu. Kita ada keluarga. Bahkan KJS sendiri menggalakkan kena ada 4 orang anak buat kita. Kena ada 4 orang anak, kena ada keluarga. Maknanya dari sudut pembentukan keluarga, cara kerja sahabat-sahabat daripada Bangladesh ni tak boleh nak bentuk keluarga lagu ni. Pemuda kita kena bentuk keluarga. Anak muda kita kena bayar PTPTN. Bangladesh tak bayar PTPTN. Tak bayar PTPTN. Maknanya mereka boleh diberikan upah yang murah. Bila upah mereka murah, mari puak ni dengan kadar yang banyak, orang kita tidak akan ada kerja. Pengangguran akan meningkat. Akan meningkat. Sepatut KJS cari jalan meningkat kadar upah, bukan cari jalan untuk nak mari import orang lain untuk mari ke Malaysia. Ini tuan-tuan sekalian. Allah, 11.30 sikit lagi dah ni.
Dan akhirnya sayat lagi lah ni. Wa idza as-samaa'u kushitat, dan apabila langit-langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setakat pada kali ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan lepas pada ni kita sambung pula lah, kalau ada masa dan ada rezeki kita akan sambung pula dengan ayat yang berikutnya, insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wa Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Maulana da'wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.